Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sharifah Nur Aziah binti Syed Ali atau Cikgu Sharifah Aziah dari Sekolah Kebangsaan Serdang Perlis. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana saya menggunakan pendekatan inquiry berstruktur dalam PDP saya. Umumnya ramai yang sudah mengetahui pembelajaran berasaskan inquiry. Untuk guru sains terutamanya, pendekatan inquiry ini adalah sangat sinonim. Ilmu sains adalah luas dan kita ada banyak benda yang boleh kita terokai, dan ada banyak eksperimen ataupun aktiviti yang boleh murid jalankan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan inquiry berstruktur? Sebagai guru sains, saya yakin kita ni memang dah biasa jalankan pendekatan inquiry berstruktur. Cuma mungkin ada antara kita yang kurang maklum, tidak mendapat pendedahan ataupun mungkin juga lupa dengan istilah inquiry berstruktur. Jadi di sini, secara ringkasnya saya terangkan, inquiry berstruktur ni ialah guru sediakan soalan, guru sediakan prosedur ataupun langkah-langkah penyiasatan. Murid jalankan penyiasatan tersebut mengikut langkah-langkah yang disediakan untuk mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan itu. Dan seterusnya, murid akan terangkan hasil dapatan penyiasatan mereka. Dan seterusnya, membuat kesimpulan. Macam mana? Biasa kan? Itulah saya kata. Kita memang dah biasa buat pun. Cuma mungkin dari segi istilah tu kita kurang. Jadi bagaimana saya gunakan pendekatan inquiry berstruktur ini dalam PDPR? Dalam PDPC ataupun PDP di sekolah itu, agak mudah untuk kita jalankan sebab kita boleh nampak murid jalankan eksperimen, kita boleh bimbing dan kita boleh buat pentaksiran pada ketika itu juga. Tapi untuk PDPR ni dia agak berlainan di mana murid tidak berada di hadapan kita, jadi agak mencabar untuk kita membuat pentaksiran. Tapi bagi saya lah, personally lah kan, pendekatan inquiry ni bermaksud murid sepenuhnya memainkan peranan untuk belajar dan menguasai, menerokai konten pembelajaran. Untuk perkongsian hari ini, saya telah memilih satu topik sains tahun 5 iaitu haba. Standard pembelajaran 6.1.5 iaitu membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Dan untuk pentaksiran pula, saya fokuskan pentaksiran TP4 di mana murid boleh menjelaskan melalui contoh tentang pengembangan dan pengecutan bahan dari segi penerimaan haba dan kehilangan haba. Biasanya saya gunakan portal Delima ataupun Google Classroom untuk memuat naik arahan tugasan dan juga simpanan evidence. Jadi untuk fasa engage ini, saya sediakan dua video. Yang pertama adalah video lagu sains dan yang kedua adalah video aktiviti fun science. So saya kongsikan link dalam tugasan beserta dengan arahan itu, untuk murid tonton. Fasa engage ni bertujuan untuk menarik minat murid dan mencetuskan rasa ingin tahu tentang topik yang akan dibincangkan selepas ini. Jadi ini contoh video lagu sains. Dan ini pula adalah video aktiviti fun science, yang mana memang menarik. Jadi bila murid tonton, dia akan rasa teruja, dan dapat mencetuskan rasa ingin tahu dan ingin belajar tentang topik yang akan dibincangkan selepas ini. Wow, look what happens to those balloons. That's so cool. Whoa, look at that. This is so awesome. Woo! One of them popped. Selain itu, dalam arahan tugasan juga saya turut lampirkan
prosedur penyiasatan ataupun langkah-langkah eksperimen yang perlu dijalankan oleh murid. Biasanya saya memang ambil eksperimen dalam buku teks. Okay, kita tak payah susah-susah untuk mencari eksperimen yang di luar kerana dalam buku teks ni dia memang dah ada semuanya. Dan yang paling penting adalah menepati kehendak di SKP. Arahan tugasan juga mestilah lengkap dan jelas supaya apabila murid menghasilkan video penerangan nanti, ianya menjawab soalan-soalan kita serta kita dapat gunakannya untuk pentaksiran. Untuk fasa explore di mana murid meneroka, kalau sebelum ini mereka menjalankan penyiasatan secara berkumpulan di sekolah, tapi sekarang ni mereka perlu menjalankan penyiasatan tersebut secara individu di rumah. Dan di sini, mereka meneroka dan menguasai pembelajaran tu melalui pengalaman mereka sendiri sepanjang menjalankan penyiasatan tersebut. Selepas murid dijalankan penyiasatan, dia hasilkan video persembahan, dia akan submit di dalam Google Classroom. Jadi kita boleh nampak dekat sini siapa yang dah submit, siapa yang belum submit. Kita tengok contoh video persembahan murid. Apabila murid menghasilkan video untuk menerangkan hasil penyiasatan, itu adalah fasa explain, iaitu fasa penerangan. Selepas murid menjalankan penyiasatan dan menerangkan hasil penyiasatan, kita tiba ke fasa yang seterusnya, iaitu elaborate. Untuk fasa elaborate ini, saya jalankan online class melalui Google Meet. Cikgu-cikgu bebas gunakan apa saja platform yang sesuai dengan cikgu dan murid-murid. Dan dalam online kelas ini, tujuannya yang pertama adalah untuk membincangkan hasil penyiasatan yang sepatutnya. Kedua, mengukuhkan pengetahuan dan penguasaan serta kefahaman murid. Yang ketiga, memperbetulkan silap faham ataupun silap konsep murid semasa menjalankan penyiasatan tersebut jika ada. Dan seterusnya, kita akan teruskan ke TP ataupun pentaksiran yang seterusnya, yang selanjutnya, di mana saya akan menyediakan lagi satu situasi ataupun tugasan yang berkaitan dengan kehidupan sebenar untuk murid selesaikan. Jadi di sini kita berikan kebebasan untuk murid hasilkan mengikut kreativiti
masing-masing. Tak kisahlah nak gunakan video ke, ataupun record suara, ataupun slide PowerPoint, ataupun dalam bentuk penulisan yang lain. So, untuk fasa yang terakhir iaitu fasa average, di mana kita perlu membuat pentaksiran. Jadi, bagaimana saya membuat pentaksiran semasa PDPR? Jadi, di sinilah sebenarnya penting bahan atau hasil tugasan yang dimuat naik ataupun yang diserahkan oleh murid dalam bentuk video, dalam bentuk voice recording, slide PowerPoint, snap gambar, penulisan, macam-macam lagi. Serta kita boleh guna juga quiz, pelbagai jenis platform quiz yang ada yang boleh kita rekodkan pencapaian murid secara automatik. Dekat sini saya sebut beberapa kita ada Quizizz, kita ada Kahoot. Kahoot tu secara online kan? Kita ada Google Form, kita ada Word Wall, kita ada MyMenti, macam-macam lagi yang kita boleh gunakan. Dia secara automatik bila murid jawab soalan kita tu, automatik dia akan rekodkan berapa soalan yang dapat murid jawab dengan itu. So sekaligus itu membantu kita untuk membuat pentaksiran. Link quiz kita boleh kongsi dekat Google Classroom ataupun WhatsApp kelas. Murid boleh jawab pada bila-bila masa, ataupun kita juga boleh jalankan quiz itu secara live semasa online kelas. Kita maklum ada juga eksperimen-eksperimen yang tak dapat dijalankan oleh murid sendiri di rumah atas kekangan bahan ataupun alatan. Jadi yang tu tak ada masalah sebenarnya, sebab topik sains ni dia tiada bersangkutan, dia tidak bersangkutan antara satu topik dengan topik yang lain. Jadi kita boleh hold ataupun kita skip dahulu topik tersebut, ataupun eksperimen tersebut. Kita ajar teori dahulu, mana-mana yang boleh kita buat di rumah, kita buat di rumah. Kita boleh ubah suai eksperimen menggunakan bahan-bahan yang boleh didapati di rumah, untuk kita jalankan penyiasatan. So PDPR kita yang latest ni adalah 25 hari kan. Jadi kita ajar dulu mana-mana topik yang kita boleh ajar, mana-mana eksperimen yang kita boleh buat bersama murid, kita buat dulu. Bagi contoh eksperimen, contohnya lah untuk topik haba ni kan, dia ada satu topik yang memerlukan bahan seperti bola besi dan juga gelong besi. Jadi memang murid payah nak dapat benda tu. Jadi kita boleh ubah suai eksperimen tersebut dengan menggunakan gelas kaca. Gelas kaca yang bertindih ataupun bertindai. Macam mana nak pisahkan dua gelas kaca tersebut. So gelas kaca semua ada kat rumah. Jadi murid boleh buat untuk menggantikan penggunaan bola besi dan juga gelong besi. Sekian saja perkongsian saya tentang inquiry berstruktur. Saya ucapkan selamat menghadapi dan melaksanakan PDPR yang berkesan. PDPR 25 hari mencintaimu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.